Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Hamzun dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan kelasi iaitu saya Nur Izzati, Siti Syafinas, Nurul Syafiqah dan Sharifah Nur Farahana Husna. Kami akan menerangkan tentang tajuk isu tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Okay, first sekali saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam kalangan masyarakat. Institusi keluarga adalah unit yang paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sesebuah keluarga, maka akan baik, sejahtera dan bahagialah generasi yang dilahirkan dalam sesebuah masyarakat. Okey, slide seterusnya adalah permasalahan kajian. Perceraian akan memberi impak terhadap kehidupan semua pihak dalam institusi rumah tangga, terutama sekali terhadap anak-anak. Pelbagai kesan negatif dihadapi oleh anak yang menghadapi masalah perceraian di dalam kalangan keluarga, terutama sekali dari segi emosi mereka. Akibat daripada perceraian ini akan menyebabkan anak-anak mengalami kemurungan. Mereka juga akan mempunyai perasaan malu, perasaan marah yang begitu mencengkam jiwa, mudah terasa seolah-olah mereka dibenci atau disisihkan oleh kedua ibu bapa mereka. Okay, seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian. Yang pertama sekali adalah apa dan bagaimanakah isu tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Yang kedua adalah apakah punca-punca yang menyebabkan isu tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa berlaku. Yang ketiga, apakah kesan yang dapat dilihat akibat tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah anak-anak yang mengalami masalah tekanan emosi akibat daripada perceraian ibu bapa. Seterusnya adalah gambaran umum yang akan diterangkan oleh Syafiqah. Okey, gambaran umum tentang kesan perceraian ibu bapa adalah anak-anak ini akan mengalami kesan psikologi. Apabila kerap melihat ibu bapa mereka yang bergaduh, mereka akan membandingkan keadaan keluarga mereka dengan rakan-rakan mereka. Ada juga segelintir kanak-kanak di sekolah yang mengejek rakannya yang berdepan dengan situasi keluarga yang berpisah ini. Seterusnya adalah perubahan tingkah laku. Anak-anak ini akan mencari perhatian di luar kerana ibu bapa dah tak peduli tentang mereka lagi kerana terlalu sibuk memikirkan keretakan rumah tangga mereka. Jadi anak-anak ini akan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan mereka juga akan terjerumus dengan pergaulan bebas, gejala sosial seperti jenayah, penagihan dadah, hamil anak luar nikah dan vandalism. Dan yang ketiga adalah kekurangan sumber kewangan. Ada segelintir daripada anak-anak ini yang membantu ibu atau bapa mereka untuk mencari sumber pendapatan keluarga. Mungkin sebelum ini ada bapa mereka yang memberi duit kepada keluarga mereka dan ibu mereka adalah suri rumah. Jadi setelah ibu bapa mereka berpisah, kemungkinan besar mereka kehilangan sumber pendapatan. Jadi anak ini sendiri mengambil inisiatif untuk mencari sumber pendapatan sendiri. Dan ini akan menyebabkan mereka keciciran di sekolah, tidak boleh fokus di dalam kelas dan lebih teruk lagi, ada daripada mereka yang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Gambaran umum yang keempat adalah anak-anak ini tidak akan ada tempat untuk meluahkan perasaan. Sekiranya ibu bapa mereka berpisah, mereka sendiri akan merasakan tiada orang lagi yang peduli tentang keadaan diri mereka. Dan yang kelima adalah menyebabkan pencapaian akademik mereka merosot. Anak-anak ini akan cenderung mengalami depresi yang akan menyebabkan pencapaian akademik mereka terganggu. Sebagai contoh, masalah yang ada di sekolah yang mereka hadapi, tiada tempat untuk mereka luahkan lagi seperti sebelum ini mereka boleh meluahkan kepada ibu atau bapa mereka. Jadi jiwa mereka akan menjadi terganggu dan emosi negatif akan menguasai diri. Jadi sekiranya anak-anak ini tiada pegangan agama yang kuat, maka mereka akan terpesong jauh. Dan akhir sekali,
Poin yang keenam adalah anak-anak yang naif ini akan membesar dengan rasa rendah diri dan kemurungan akibat daripada perceraian ibu bapa mereka. Mereka mungkin takut untuk tanya apa yang sedang berlaku antara ibu bapa mereka, dan ada antara mereka menjadi pemarah ataupun menjadi pembuli di sekolah. Ini adalah cara untuk mereka melepaskan perasaan marah dan geram akibat daripada pergaduhan ataupun pertengkaran yang dilihat di rumah antara ibu dan bapa mereka. Dan ini akan menyebabkan anak-anak ini hilang tumpuan dalam pelajaran kerana mereka hilang motivasi diri untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya. Jadi saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk teruskan tentang punca-punca perceraian. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor, saya Sharifah Farhana. Saya akan menerangkan tentang punca-punca kepada masalah tekanan emosi daripada perceraian ibu bapa ataupun punca-punca yang mendatangkan kepada tekanan emosi kepada anak-anak tersebut. Seperti yang diketahui umum bahawa perceraian merupakan jalan penyelesaian terakhir kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai kesefahaman dan mempunyai kemelut dalam rumah tangga, dan ianya merupakan jalan terakhir untuk masing-masing meneruskan kehidupan. Namun perlu diketahui bahawa selain pasangan suami isteri, anak-anak antara individu yang turut sama terkesan akibat daripada perceraian tersebut. Ini adalah kerana emosi itu sendiri telah membawa maksud, keadaan fikiran atau perasaan yang melibatkan perubahan psikologi dan fisiologi kepada kanak-kanak tersebut. Sebenarnya banyak punca yang boleh dikaitkan kepada berlakunya tekanan emosi terhadap kanak-kanak. Ini adalah kerana keupayaan kanak-kanak dalam menghadapi kesan perceraian adalah berbeza mengikut peringkat umur. Kanak-kanak yang lebih muda usianya lebih sukar untuk menyesuaikan diri dan menangani tekanan akibat perceraian. Seperti yang dapat dilihat di dalam slide, terdapat 4 punca utama. Yang pertamanya ialah kurangnya perhatian, iaitu di mana kebanyakan pasangan akan sibuk dalam membuat persediaan fasa untuk bercerai. Dan ketidakstabilan emosi mereka yang akan menyebabkan kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka, dan berkemungkinan anak-anak mereka akan ditempatkan secara sementara di rumah ibu bapa ataupun saudara mara di dalam tempoh tersebut, yang akan menyebabkan anak-anak merasa diri mereka tidak diperlukan dan tidak dihiraukan oleh ibu bapa mereka. Di mana bagaimana mereka bereaksi terhadap perkara itu adalah bergantung kepada umur, personaliti dan penerimaan mereka terhadap perceraian yang berlaku. Punca yang kedua ialah interaksi. Interaksi dan komunikasi merupakan sebahagian dari struktur sosial yang penting dalam institut kekeluargaan yang harmoni. Oleh disebabkan perlu menyesuaikan diri dan mengambil masa selepas bercerai di antara pasangan tersebut akan kurangnya ataupun tiada interaksi bersama anak-anak mereka. Dan terjadinya perkara ini adalah disebabkan oleh ibu bapa tidak meluangkan masa bersama anak-anak, justeru kurangnya interaksi yang berlaku di antara ibu bapa dan anak-anak yang sedang membesar. Dan ini adalah kerana anak-anak memerlukan interaksi secara dua hala dengan ibu bapa. Punca yang ketiga ialah konflik. Jika dilihat, konflik ialah merupakan lumrah di dalam rumah tangga dan juga kehidupan seharian. Individu yang terlibat perlu memainkan peranan yang penting supaya tidak melibatkan individu lain. Dalam kes ini, jika pasangan yang dalam fasa untuk bercerai, mereka akan mengalami satu konflik yang serius. Bahkan jika selepas bercerai, perkara ini kebanyakannya akan berlaku di hadapan anak-anak mereka secara tidak langsung yang akan memberi kesan negatif kepada mereka. Sebaliknya, ibu bapa perlu bersikap profesional dalam menguruskan konflik dan tidak dilakukan di depan anak-anak. Anak-anak akan rasa terbeban dengan keadaan yang penuh konflik di antara ibu bapa mereka yang akan mengabaikan perasaan dan juga kebajikan mereka sebagai anak-anak. Punca yang terakhir ialah sosial dan persekitaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa bagaimana anak-anak ini bereaksi terhadap perceraian adalah bergantung kepada umur, personaliti dan penerimaan mereka. Ini adalah kerana kanak-kanak mempunyai risiko yang lebih besar untuk berkelakuan ganas dan anti-sosial apabila ibu bapa mereka bercerai, dan dapat menghalang kerjaya pada mereka apabila mereka dewasa nanti.
Disebabkan itu, kesan perceraian dan punca kepada berlakunya tekanan emosi kepada kanak-kanak adalah aspek yang tidak boleh dipandang remeh, terutama mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan mereka, kerana kanak-kanak ini mereka memahami apa yang sedang berlaku. Namun mereka masih terlalu muda untuk memahami atau mengawal sesuatu keadaan tersebut. Berikut merupakan punca-punca tekanan emosi anak-anak akibat perceraian. Seterusnya, kita pergi kepada slide seterusnya yang akan diterangkan oleh Siti Syafinas. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Okey, kesan emosi anak-anak pastinya terkesan akibat daripada perceraian yang berlaku antara kedua ibu dan bapa. Kesan yang pertama adalah kemurungan. Kesan daripada perceraian yang berlaku akan menyebabkan anak-anak mengalami kemurungan. Terdapat anak-anak yang mengalami kemurungan akibat tidak mampu mengawal kesedihan dengan situasi yang menimpa keluarga mereka. Sebagai contoh, ada di antara mereka yang kerap bersendirian serta ada yang menyalahkan diri mereka sendiri kerana tidak mampu menjaga keluarga sehinggakan perceraian antara kedua-dua ibu dan bapa mereka boleh berlaku. Kesan yang kedua adalah terdapat anak-anak yang menunjukkan perubahan ketara dalam pendidikan. Menurut satu kajian yang telah dilakukan, pencapaian akademik mereka akan menjadi lebih rendah berbanding mereka yang berada dalam kalangan keluarga yang sempurna. Terdapat mereka yang mendapat keputusan peperiksaan yang kurang memuaskan walaupun pada asalnya mereka merupakan pelajar yang pintar. Kesan yang ketiga adalah menunjukkan kelakuan yang negatif. Okey, kesan seterusnya adalah kelakuan anak-anak itu sendiri. Mereka berkemungkinan akan menunjukkan kelakuan yang lain daripada kebiasaan. Sebagai contoh, terdapat anak-anak yang mengambil tindakan negatif bagi menangani tekanan yang dihadapi kerana ibu bapa mereka bercerai seperti lari dari rumah, merokok, mengambil dadah dan sebagainya. Kesan yang keempat adalah takut untuk menjalin hubungan. Anak-anak yang mempunyai sejarah ibu bapa mereka bercerai mungkin takut untuk menjalin hubungan. Mungkin mereka pernah menyaksikan pergaduhan yang berlaku antara kedua-dua ibu bapa mereka yang menyebabkan mereka berasa trauma untuk menjalin hubungan dengan pasangan mereka. Okey, dan kesan yang terakhir sekali adalah tekanan untuk menyesuaikan diri. Apabila perceraian berlaku, pasangan suami isteri tersebut perlu berbincang dan mencapai kata sepakat berkaitan dengan hak penjagaan anak-anak. Anak-anak akan bergilir-gilir untuk tinggal bersama ibu dan ayah mereka. Akibatnya, anak-anak ini mungkin akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri kerana mereka terpaksa bergilir-gilir untuk tinggal dengan ibu dan bapa mereka. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi tekanan emosi akibat daripada perceraian ibu bapa. Okey, Assalamualaikum Doktor. Saya Siti Syafinas. Saya akan menerangkan bahagian langkah yang telah diambil untuk mengatasi tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Yang pertama ialah bantu anak meluahkan perasaan dengan kata-kata. Jadi tingkah laku anak-anak sering kali dapat memberi petunjuk kepada perasaan sedih ataupun marah. Oleh itu, kita sebagai ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang baik agar mereka dapat meluahkan perasaan mereka, apa yang mereka rasa atau apa yang mereka sedang alami. Kita perlu memberi sokongan kepada anak-anak seperti mereka. Seterusnya adalah tawarkan sokongan. Tawarkan sokongan. Selalunya anak-anak seperti mereka banyak pendamkan perasaan. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu alert dengan perasaan mereka. Contoh apabila sikap mereka agak berubah seperti layanan ataupun percakapan mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah bertanya dan tawarkan sokongan atau bantuan untuk mereka belajar untuk meluahkan apa yang mereka alami. Cara ini bukan sahaja dapat mengelakkan mereka daripada berasa bersalah, tapi mampu memperbaiki hubungan antara anak dan ibu bapa. Yang keempat adalah pastikan diri anda sihat. Perpisahan atau perceraian boleh membuatkan kita atau seseorang itu tertekan.
tekanan itu bertambah dengan masalah berkaitan hak penjagaan, tuntutan ataupun pembahagian harta dan juga pengurusan kewangan. Jadi kita perlulah mencari cara untuk menguruskan tekanan sendiri. Cara untuk menguruskan tekanan sendiri ini adalah penting untuk kita ataupun seseorang yang mengalaminya. Jika tekanan anda berkurang, ini adalah terbaik untuk kita menguruskan anak-anak kita tanpa memberi tekanan terhadap mereka. Yang keempat ialah dapatkan bantuan. Jika berlaku, anda perlu mencari sokongan dari orang yang lebih berpengalaman, dapatkan kaunseling ataupun nasihat. Apabila anda mendapatkan bantuan, anda sebenarnya memberi contoh kepada anak-anak anda dari segi cara melakukan penyesuaian yang sihat. Penting itu supaya anak tidak mengharapkan sokongan dari anak-anak sepenuhnya. Kita tidak mengharapkan sokongan daripada anak-anak sepenuhnya kerana takut mereka terasa terbeban dan tidak boleh memberi sokongan dan terjadi perkara yang lebih buruk. Seterusnya adalah cadangan langkah untuk mengatasi tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Saya serahkan kepada Nurul Syafiqah. Teruskan dengan cadangan langkah untuk mengatasi tekanan emosi anak-anak akibat daripada perceraian ibu bapa. Sahabat, saya ada menerangkan langkah yang telah diambil buat masa sekarang, dan langkah saranan daripada kami ahli kumpulan ialah sepatutnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga yang dipacu oleh beberapa jabatan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN perlu bekerjasama melaksanakan program untuk kurangkan masalah tekanan emosi anak-anak kesan daripada perceraian ini. Dan program ini dinamakan Program Pacu Bahagia. Di dalam program ini mempunyai 4 modul iaitu KPTK. K membawa maksud kaedah co-parenting. P membawa maksud penjaga perlu menjalankan aktiviti bersama anak-anak. T ialah tindakan tegas terhadap ibu bapa perlu diambil, dan akhir sekali yang keempat adalah kaunseling 4 penjuru. Saya akan explain secara terperinci tentang kaedah. Okey, kaedah co-parenting dilaksanakan sekiranya ibu bapa yang dah bercerai, mungkin anak akan duduk dengan salah seorang, sama ada ibu atau bapa mereka. Jadi penjaga yang dah tak duduk dengan anak tu akan melawat anak dan menjalankan aktiviti bersama anak, dan mungkin seminggu beberapa kali lah, dalam 3 ataupun 4 kali. Jadi akan ada perpisahan perhubungan antara kedua ibu bapa dan juga anak-anak. Walaupun ibu bapa dah berpisah, perhatian terhadap anak-anak diberikan dan dicurahkan sama seperti keluarga bahagia yang lain. Yang kedua adalah penjaga perlu menjalankan aktiviti bersama anak-anak. Ini kerap kali berlaku dalam keluarga yang berpisah. Mungkin mereka tidak memberi perhatian kepada anak mereka. Aktiviti ini perlu dijalankan untuk memastikan anak tidak akan merasa kesunyian dan merasa walaupun ibu bapa mereka masih lagi dapat kasih sayang sama seperti orang lain. Dan yang ketiga, tindakan tegas terhadap ibu bapa perlulah diambil. Mungkin Jabatan Kebajikan Masyarakat sekiranya mendapat aduan daripada mana-mana pihak, mereka perlu mengambil tindakan tegas terhadap ibu bapa yang mengabaikan emosi anak-anak kecil ini. Dan yang terakhir sekali adalah kaunseling 4 penjuru. Kaunseling 4 penjuru ini mungkin diadakan secara privasi, sama ada di sektor-sektor swasta ataupun di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga sendiri. Tujuan kaunseling 4 penjuru ini adalah untuk mengetengahkan masalah-masalah yang telah dihadapi antara ibu, bapa, anak dan juga kaunselor. Jadi mereka mendapat consultation daripada pihak yang benar-benar menafas akan masalah ini. Jadi tak akan ada isu
kekangan emosi dan juga kasih sayang terhadap anak-anak. Walaupun mereka dah berpisah, hubungan kekeluargaan tetap juga dirasai seperti normal. Seterusnya saya akan teruskan kepada sahabat saya iaitu Nat untuk menerangkan tentang kesimpulan daripada kajian ini. Akhir sekali, iaitu kesimpulan. Yang pertama, walaupun para ibu dan bapa sudah berpisah, tetapi tanggungjawab harus dipikul bersama. Kedua, supaya anak-anak ini mendapat kasih sayang yang sama adil seperti anak kecil yang lain. Dan akhir sekali, demi untuk menjamin keselamatan mental dan fizikal anak-anak. Itu sahaja daripada kami kumpulan Kelasi mengenai isu perceraian terhadap emosi kanak-kanak. Sekian, terima kasih.